Selamat sejahtera. Saya ialah Chai Jendong. Nombor matriks ialah A208522. Sekarang saya akan membentangkan wawasan diri saya 3 tahun dalam tempoh 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun akan datang, saya berhasrat untuk menamatkan pengajian sebagai graduan ijazah kelas pertama serta memperoleh pekerjaan yang stabil di syarikat insurans dengan satu pensijilan profesional yang diiktiraf dalam bidang saya. Bagaimana saya akan mencapai wawasan saya? Saya akan gunakan prinsip SMART untuk mencapai wawasan saya. S. Spesifik. Saya akan mencapai akademik yang cemerlang dan mendapat pekerjaan yang stabil. M. Measurable. Saya akan mendapat PNJK 3.67 atau ke atas dan meluluskan sekurang-kurangnya satu pensijilan profesional. Seterusnya untuk mendapat pekerjaan tetap dalam bidang insurans. A. Saya akan belajar secara disiplin, perancangan kerjaya, dan peningkatan kemahiran penerusan. R. Realistik. Wawasan ini selari dengan keupayaan seorang pelajar universiti yang ingin berjaya. T. Tempoh masa ialah 3 tahun. Saya akan menerangkan 5 daripada 21 sifat kepimpinan yang saya miliki dan pelan tindakan untuk mencapai wawasan saya. Sifat pertama ialah integriti. Integriti merujuk kepada kejujuran, amanah, dan konsistensi antara nilai, kata, dan tindakan. Saya akan sentiasa bersikap jujur dalam semua tugasan akademik, termasuk mengelakkan peniruan, pemalsuan data, dan salah laku akademik. Saya juga akan mematuhi peraturan universiti, merujuk sumber dengan betul, dan berani mengakui kesilapan apabila berlaku. Saya juga akan memastikan rekod disiplin diri saya yang bersih dan tiada kesalahan akademik. Idola saya untuk memiliki sifat ini ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menunjukkan sikap integriti yang tinggi dan kebijaksanaan yang luar biasa ketika menyelesaikan masalah meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semasa pembinaan semula Kaabah. Baginda tidak memihak kepada mana-mana suku dan bertindak sebagai penyelesai masalah yang adil dan bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahawa integriti bukan sahaja berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga berkaitan dengan kebijaksanaan dan keupayaan menyelesaikan masalah secara adil. Seterusnya, idola saya ialah Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew membina Singapura sebagai sebuah negara yang terkenal dengan sistem pentadbiran yang bersih. Beliau sangat tegas dalam isu rasuah, tanpa mengira pangkat atau hubungan. Malah ahli politik dan pegawai tinggi yang terlibat rasuah tetap dikenakan tindakan undang-undang. Integriti beliau jelas apabila beliau percaya bahawa pemimpin mesti menjadi contoh dan ketulusan adalah asas kepada kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Sifat kedua ialah pengetahuan luas. Pengetahuan luas merujuk kepada keupayaan, rasa ingin tahu yang berterusan dan belajar sepanjang hayat. Saya akan memperluaskan pengetahuan dalam bidang akademik, terutamanya bidang insurans dan kewangan. Saya juga akan mengamalkan pembelajaran secara berterusan seperti membaca 2 atau 3 artikel insurans setiap bulan. Saya juga akan memberitahu sendiri supaya jangan menghadkan diri kepada satu bidang sahaja supaya pemikiran saya akan menjadi lebih matang dan seimbang. Idola saya ialah Talut. Raja Talut dilantik berdasarkan kepada kelebihan ilmu dan kebijaksanaan yang dimilikinya. Sifat ini terselak melalui keupayaannya memahami strategi mengurus tentera dan memimpin masyarakat dalam keadaan yang mencabar. Kisah ini mengajar saya bahawa pengetahuan luas bukan hanya bermaksud memiliki banyak maklumat, tetapi merangkumi kebijaksanaan menggunakan ilmu dalam membuat keputusan dan memimpin orang lain. Idola saya kedua ialah Albert Einstein. Albert Einstein terkenal sebagai saintis jenius yang menghasilkan teori relativiti. Namun, pengetahuan beliau juga bukan terhad kepada sains semata-mata, tetapi juga bidang falsafah, kemanusiaan, dan politik. Pengetahuan luas ini membantu beliau berfikir secara kreatif dan berbeza daripada ahli saintis lain. Kisah ini menunjukkan bahawa pengetahuan luas membantu seseorang melihat sesuatu isu dari pelbagai sudut dan menghasilkan idea yang luar biasa. Sifat ketiga ialah berwawasan. Berwawasan merujuk kepada keupayaan menetapkan maklumat jangka pendek dan jangka panjang secara jelas.
Saya akan menetapkan sasaran PNJK setiap semester dan merancang laluan pensijulan profesional secara berperingkat. Dengan ini, saya akan menilai kemajuan diri setiap bulan. Idola saya ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai wawasan yang jelas bahawa Islam akan menjadi agama yang berkuasa dan menjadi bantuan utama bagi seluruh umat manusia suatu hari nanti. Wawasan ini tercapai selepas penghijraan ke umat Islam ke Madinah. Kisah ini menunjukkan bahawa berwawasan dapat membantu menetapkan maklumat secara jelas dan juga menunaikan maklumat tersebut dengan tindakan betul suatu hari nanti. Idola kedua ialah Elon Musk. Elon Musk dikenali sebagai seorang usahawan berwawasan yang berani bermimpi besar. Beliau membayangkan dunia yang bergantung kepada tenaga bersih melalui Tesla, serta masa depan manusia di angkasa lepas melalui SpaceX. Idea ini dianggap mustahil dan terlalu berisiko. Namun, dengan ketekunan dan visi jangka panjang beliau, semua idea ini telah berjaya terbukti bahawa wawasan yang jelas boleh direalisasikan. Kisah ini menunjukkan bahawa individu berwawasan sanggup mengambil resiko demi maklumat besar. Sifat keempat ialah berdepan dengan cabaran. Saya akan mengubah minta bahawa kegagalan bukan kelemahan, sebaliknya proses pembelajaran. Saya juga tidak akan mengelak daripada cabaran dalam akademik, pensijulan profesional, dan kelab. Saya juga akan membiasakan diri untuk mencuba perkara baharu walaupun rasa takut atau tidak yakin. Idola saya ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Najar Namrud secara langsung walaupun akhirnya diancam untuk dibakar. Namun begitu, Nabi Ibrahim tetap teguh dengan pendiriannya dan tidak mengalah kepada tekanan atau ugutan. Sikap ini menunjukkan bahawa berdepan dengan cabaran bukan sekadar berani bersuara, tetapi sanggup menanggung risiko demi mempertahankan prinsip dan kebenaran. Idola seterusnya ialah Nelson Mandela. Nelson Mandela berjuang menentang sistem apartheid di Afrika Selatan. Akibat perjuangan, beliau dipenjarakan selama 27 tahun dalam keadaan yang sangat sukar. Mandela tidak membalas kebencian dengan kebencian. Selepas dibebaskan, beliau memilih jalan perdamaian dan perpaduan. Keupayaan ini berdepan dengan cabaran luar biasa tanpa mengorbankan prinsip, menunjukkan kekuatan mental dan moral seorang pemimpin sejati. Akhirnya, sifat kelima ialah mendahulukan yang patut didahulukan. Definisi ini merujuk kepada keupayaan mengutamakan perkara penting daripada pelbagai tanggungjawab. Saya akan mengurus perutama dengan lebih baik dengan memberi fokus kepada akademik, pensijulan profesional, dan pembangunan diri. Saya juga akan menggunakan senarai keutamaan dan perancangan mingguan. Saya juga akan belajar untuk tidak berkata tidak pada perkara yang membuang masa dan tidak membawa manfaat jangka panjang. Idola saya ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendahulukan perkara yang paling utama ialah pemberian takwa. Walaupun baginda berhadapan dengan tekanan dan penindasan semasa berdakwah, baginda tetap memfokuskan dakwah secara berhikmat dan berperingkat. Kisah ini mengajar saya bahawa sifat mendahulukan yang patut didahulukan memerlukan kebijaksanaan dalam menentukan keutamaan berdasarkan konteks dan keperluan semasa. Idola seterusnya ialah Abraham Lincoln. Sebagai Presiden Amerika Syarikat ketika Perang Saudara, Abraham Lincoln berdepan tekanan besar daripada berbagai pihak. Namun, beliau mendahulukan keutamaan yang paling besar, iaitu mengekalkan kesatuan negara dan menamakan perhambaan. Akhirnya, Abraham Lincoln dapat mengubah sejarah Amerika dan memberi kesan jangka panjang kepada keadilan sosial. Itu sahaja kepada pembentangan saya. Saya percaya rahsia kejayaan adalah ketekalan maklumat. Sekian, terima kasih.